Alright. Perkara yang kelima yang lebih menarik ialah berbaki 9 hari, berbaki 7 hari, berbaki 5 hari daripada 10 malam yang terakhir. Okay, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaki 9 hari, berbaki 7 hari, berbaki 5 hari daripada 10 malam yang terakhir. An Ubadah ibn Samit, daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar liyukhbirana bi lailatul qadri, untuk memberitahu kepada kami lailatul qadri, bi lailatul qadri, bilakah berlakunya lailatul qadar ini. Fatalaha rajulani minal muslimin, lalu dalam tengah jalan tu ada dua orang lelaki sedang bertengkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat situ. Okey. Jadi apabila bertengkar dua orang ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesaikanlah, cuba selesaikan apa semua sekali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa bilakah Lailatul Qadar ini. Faqala, lalu berkata baginda sallallahu alaihi wasallam, kharajtu li ukhbirakum, aku keluar untuk beritahu kepada kamu bilailatul qadri, bilakah malam Lailatul Qadar ini. Fatalaha fulanun wa fulan, lalu dalam perjalanan aku dapati ada dua orang sedang bertengkar, gedebung-gedebang. Farufi'at, maka ingatan aku tentang Lailatul Qadar ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku dah tak ingat dah bila. Itu maksud dia. Wa asa an yakuna khairan lakum, aku harap ianya menjadi satu kebaikan bagi kamu semua, wahai umat muslimin. Faltamisuha, maka Rasulullah kata apa? Faltamisuha, carilah Lailatul Qadar ini fit tasi'ah, pada hari yang ke-9, hari yang ke-7, hari yang ke-5. Hadis ini sebenarnya panjang lagi. Saya akan bacakan kepada tuan-tuan. Okey. Hari yang ke-9, hari yang ke-7 dan juga hari yang ke-5. Salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, ditanya, apakah maksud At-Tasi'ah? Apakah maksud As-Sabi'ah? Apakah maksud Al-Khamisah? Maksud At-Tasi'ah, As-Sabi'ah dan juga Al-Khamisah ini maksudnya, At-Tasi'ah maksudnya 9 hari berbaki. Kalau dimaksudkan 9 hari yang berbaki, ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Okay? Beliau ditanya, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, apakah maksud 9 hari yang berbaki? Apakah maksud 5 hari berbaki? Apakah maksud 7 hari berbaki? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia pun berceritalah, hari yang ke-21, bila berakhir hari ke-21, akan datang hari yang ke-22. Maka hari yang ke-22 itu adalah hari yang ke-9. Itu yang dimaksudkan At-Tasi'ah. Jadi penafsiran yang dibuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini ialah menunjukkan bahawa hari yang ke-29 itu adalah malam yang ke-22 Ramadan. Okey, manakala malam yang ke-7 hari berbaki adalah malam ke-24. Nampak tak? Okey, ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang sama. Kemudian malam yang 5 hari berbaki adalah malam yang ke-26. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 22, 24, 26 adalah malam yang genap, bukan malam yang ganjil. Ini yang ditafsirkan oleh maksud At-Tasi'ah, 9 hari yang berbaki, Al-Khamisah, 5 hari yang berbaki, dan juga As-Sabi'ah, 7 hari yang berbaki. Kesemuanya merujuk kepada malam ganjil. Malam genap. Sebab itu di hujung nanti kita akan sebutkan, Lailatul Qadar dia boleh berlaku pada malam yang genap, bukan saja boleh berlaku pada malam yang ganjil. Okay?
Okey, kita tinggalkan dulu. Kita akan lihat seterusnya perkara yang ke-6. Hari yang ke-27 dan juga 29 Ramadan. Lailatul Qadar berlaku pada hari yang ke-27 atau hari yang ke-29 berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi lailatul qadri, menceritakan tentang Lailatul Qadar, innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Lailatul Qadar ini adalah malam yang ke-27 atau malam yang ke-29. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang ke-27 dan juga malam yang ke-29. Innal malaikatil kalailah, sesungguhnya malaikat pada malam tersebut, fil ardi, di bumi kita ini, aktsaru min adadil hasa, lebih ramai berbanding atau lebih banyak berbanding bilangan pasir yang terdapat di atas muka bumi. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan juga Imam Ahmad serta Ibnu Khuzaimah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis yang nombor 6 ini yang saya bacakan jelas menunjukkan bahawa Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27 dan juga malam yang ke-29. Okey, seterusnya malam yang ke-23 untuk perkara yang ke-7. Okey, malam yang ke-21. Malam yang ke-21 sebuah hadis yang masyhur yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memberitahu kepada para sahabat dia, nak ceritakan bilakah malam Lailatul Qadar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa aku lupa bila malam Lailatul Qadar. Cuma apa yang aku ingat, pada paginya, pada keesokannya itu aku sujud di atas air, tanah dan juga air. Faham tak cerita ni tuan-tuan Rasulullah kata apa? Aku lupa bila malam Lailatul Qadar. Tapi yang aku ingat, Rasulullah kata apa yang aku ingat, besoknya, malam ni, esoknya aku sujud di atas air dan juga tanah. Lalu pada malam tersebut, pada malam yang ke-20, malam yang ke-21, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyam dan juga beribadat bersama para sahabat dia. Pada keesokannya hujan subuh, langit menurunkan hujan. Ketika solat subuh berakhir, sahabat-sahabat Nabi SAW melihat Rasulullah SAW bersujud di atas tanah dan juga air. Dan malam yang berlaku itu adalah malam yang ke-21, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang menceritakan tentang ini adalah hadis yang sahih, hadis yang panjang. Perkara yang ke-8 yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ialah malam yang ke-23. Daripada Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, taharru lailatul qadri lailata 23. Sekiranya kamu nak mencari Lailatul Qadar, carilah pada malam yang ke-23 Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebab itu khilafnya sangat besar di antara para ulama. Yang ke-9, 27 Ramadan, malam 7 likur. Kalau istilah orang Melayu kata malam 27 likur. An Muawiyah, daripada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Lailatul Qadri lailatu 27. Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Rasulullah SAW sebut secara tepat, Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
Untuk yang ke-10. Untuk yang ke-10. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada kita bahawa Lailatul Qadar ini akan berlaku pada pada malam yang terakhir pada bulan Ramadan. An Muawiyah, daripada Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisu lailatal qadri akhir lailatin min Ramadan. Sahih Abu Daud. Rasulullah kata apa? Iltamisu lailatul qadri, carilah lailatul qadri ini akhir lailatin, hari yang malam yang terakhir daripada Ramadan. Tuan-tuan, malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya kalau besok hari yang ke-30 Ramadan, maka malam ini. Kalau besok hari yang ke-29, maksudnya malam ini. Hadis ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memberi kita dua makna. Yang pertama, maksud di sini ialah kalau sekiranya bulan tersebut adalah 30 hari, maka Lailatul Qadar akan berlaku pada hari yang genap. Kalau sekiranya malam ini ataupun tahun ini ada 29 hari sahaja, maka akan berlaku pada hari yang ke-29. Yang pentingnya tak kisah, hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak sebenarnya hadis-hadis yang menceritakan tentang bilakah malam Lailatul Qadar ini. Dan kesemuanya seolah-olahnya seperti bercanggah antara satu sama lain. Seolah-olahnya. Tetapi sebenarnya tidak bercanggah, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekejap bagi tahu pada 21, sekejap 27, sekejap 23, sekejap 25, sekejap 29, sekejap hari yang terakhir, semuanya. Dengan sebab itu, Ibnu Hajar menyebutkan bahawa hampir 40 khilaf, selisih faham yang berlaku antara para ulama dalam menetapkan Lailatul Qadar ini. Jadi kesimpulannya, bilakah sebenarnya Lailatul Qadar ini? Tuan-tuan dengar ya. Berlaku Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan pada 10 malam yang terakhir, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Lailatul Qadar bukannya satu malam yang tetap, malah ianya berubah-ubah mengikut tahun. Ini yang dimaksudkan. Maksudnya tahun ini mungkin pada malam yang ke-21, tahun depan mungkin 25, tahun akan datang mungkin 24, tahun akan datang mungkin 27. Dia berubah-ubah. Jadi fahaman kita bila berubah-ubah, maksudnya kita telah beramal dengan semua hadis. Maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadangnya Rasulullah beritahu 21, ada kalanya 27, ada kalanya 29, ada kalanya 30 hari yang terakhir, ada kalanya pada malam yang ke-23. Dan kesemua hadis ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dipercayai. Okey? Nampak tak? Lailatul Qadar bukannya satu malam yang tetap, tetapi ianya berubah-ubah mengikut tahun. Okey? Sebagaimana yang disebutkan ataupun yang dinyatakan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah dan kebanyakan ahli ilmu mengatakan demikian. Dan tuan-tuan harus ingat, Lailatul Qadar dia tidak berlaku pada malam yang witir atau ganjil sahaja, ianya juga boleh berlaku pada malam yang genap, sebagaimana yang dijelaskan atau yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Saya dah ceritakan tentang perkara ini kepada tuan-tuan, di mana Abu Sa'id Al-Khudri menyifatkan bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut iltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Iltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Carilah Lailatul Qadar ini fit tasi'ah, pada 9 hari berbaki. Fis sabi'ah, 7 hari berbaki. Fil khamisah, 5 hari berbaki. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ditanya kepada beliau, apakah maksud 9 hari berbaki?
Apakah maksud 7 hari berbaki? Apakah maksud 5 hari berbaki? Dan beliau, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, menafsirkan, menjelaskan 9 hari berbaki adalah malam yang ke-22. 7 hari berbaki malam yang ke-24. 5 hari berbaki malam yang ke-26. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar boleh berlaku pada malam yang genap, bukan sahaja boleh berlaku pada malam yang ganjil. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting bagi kita ialah jika kita nak melihat perumpamaan, kita diberikan satu bakul telur. Dalam bakul ini ada 10 biji telur. Salah satu daripadanya adalah terkandung emas di dalam biji telur tersebut. Sebagai orang yang bijak, kita tidak perlu memilih. Sebaliknya, kita ambil ke semua telur ini. Satu bakul, saya nak semua satu bakul. Supaya apa? Kalau saya ambil satu bakul ini, saya akan dapat salah satu daripada yang terkandung emas tadi. Tapi kalau saya memilih salah satu, adalah nasib. Kalau saya pilih telur yang pertama, belum tentu ada emas. Begitu juga yang kedua, ketiga, sehinggalah yang terakhir. Seorang yang bijak, saya akan ambil ke semua daripada 10 biji ataupun satu bakul yang mengandungi 10 biji telur ini. Begitulah lazimnya atau begitulah perumpamaannya dengan seorang Muslim. Kalau nak Lailatul Qadar, berijtihadlah, berusahalah dengan bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir ini. Kerana 10 malam yang terakhir ini, salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar. Okey tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkara keempat yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ialah apakah doa yang harus kita perbanyakkan ataupun apakah doa yang harusnya kita baca pada malam Lailatul Qadar ini. Ialah daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya Nabi Allah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma aqul? Wahai Nabi Allah, apakah kata-katamu, pendapatmu sekiranya aku berkebetulan bertemu Lailatul Qadar ini? Apa yang aku perlu perbanyakkan? Apakah aku yang perlu, aku nak kata apa? Kata Aisyah. Rasulullah kata apa? Taqulin, hendaklah kamu berkata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wahai Aisyah, hendaklah kau perbanyakkan ungkapan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan bukan itu saja, kamu suka kepada memaafkan, kamu suka kepada mengampunkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ini yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang perlu kita baca dan perbanyakkan pada Lailatul Qadar ini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perkara yang kelima yang saya ingin kongsikan dan merupakan perkara yang terakhir ialah tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar ini. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Majmu' Al-Fatawa, sesetengahnya ataupun setengah daripada orang, Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan baginya dengan jelas tanda-tanda Lailatul Qadar. Faham tak tuan-tuan? Maksudnya ada orang dia boleh tahu, dia boleh nampak Lailatul Qadar. Allah Ta'ala beri dia rezeki untuk melihat bilakah berlakunya Lailatul Qadar ini. Apabila tiba malam itu, maksudnya bukan melihat sebelum. Bila tiba malam itu, dia dapat melihat tanda-tandanya. Okey, sama ada ketika tidur maupun jaga. Ada orang tidak diperlihatkan apa-apa. Dan ini yang paling ramai lah. Dia tak dapat lihat apa-apa. Dia lihat sama sahaja seperti mana malam yang lain.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatul samhah talqah. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadri ini adalah lailatul samhah, malam yang biasa sahaja, okey, malam yang agak tenang, okey, tiada ribut-ribut. Talqah, malam yang orang panggil malam yang biasa seperti malam-malam yang lain, dia agak tenang, okey. La harrata wala baridah, malam ini tidaklah panas rasa dan tidak juga sejuk, mu'tadil, pertengahan sahaja, okey. Tusbihu syamsu sabihatuha, matahari yang terbit pada pagi esoknya, da'ifatan hamra, dalam keadaan yang agak lemah cahayanya, berwarna kemerah-merahan. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan hadis ini adalah sahih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa bukti malam Lailatul Qadar ini pada keesokannya matahari dia terbit, warnanya kemerah-merahan tapi cahayanya agak lemah, tidak memancar dengan begitu terang seperti mana hari-hari yang biasa, sehingga kita boleh lihat dengan mata kepala kita cahaya yang berwarna merah pada matahari ini. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Daripada hadis yang lain, daripada Wathilah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri Lailatun Baljah, malam Lailatul Qadar ini adalah Lailatul Baljah munirah. Apa maksud Baljah? Baljah ini malam yang bercahaya, maksudnya ada cahaya bulan macam biasa, okey. La harra wala baridah, tidak rasa panas dan tidak rasa sejuk, mu'tadil, pertengahan saja, macam malam-malam biasa juga, okey. Wala yurma fiha binajm, dan tidak dilemparkan ataupun tidak dipanah padanya akan bintang-bintang. Kadang-kadang kita lihat di langit ada panahan-panahan tertentu pada langit, okey. Jadi malam itu tidak berlaku benda-benda yang seperti itu. Wa min alamati yaumiha, dan di antara tanda hari tersebut ialah tatlu'u syamsu la syu'a laha, matahari terbit pada hari itu tiada pancaran yang begitu keras. Biasanya pagi matahari kalau keluar pada waktu pagi, dia punya pancaran tu terlalu kuat sehingga kita nak lihat pun tak mampu. Tapi pada Lailatul Qadar keesokannya, maksudnya selepas, ya, kita dapat melihat tanda-tanda Lailatul Qadar ini selepas berlalunya Lailatul Qadar. Okey. Apa dia? Matahari yang keluar pada pagi itu cahayanya adalah tidak macam kita sebutkan hadis yang pertama tadi, berwarna merah, okey, cahayanya lemah, tidak memancar terang seperti mana hari-hari yang lain. Ini yang disebutkan oleh At-Tabrani dan hadis ini adalah hadis hasan. Sedikit tambih ataupun sedikit peringatan untuk tuan-tuan di luar sana. Ada orang beranggapan bahawa pada malam Lailatul Qadar ini tiada awan, okay, tiada hujan, akan ada pokok-pokok yang bersujud ke bumi, ada kalanya air membeku, okay. Ada yang pula yang mengatakan bahawa air yang masin itu dah tak jadi masin, boleh diminum, okay. Hujan pun tak ada angin, tiada salakan anjing, semua sekali. Dan semua tanda ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak dinyatakan dalam mana-mana dalil yang sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ianya mungkin berlaku, tetapi mungkin secara kebetulan sahaja. Bukannya sebagai tanda yang pasti sebagaimana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila terbitnya fajar atau terbitnya matahari pada keesokan harinya, maka cahaya matahari itu adalah agak lemah, warna kemerah-merahan, tidak seperti mana hari-hari yang biasa. Okay? Yang pentingnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berijtihadlah, berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk memburu serta mencari Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang terakhir, dan berikan penekanan kepada hari-hari witir.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, hari witir berbanding hari yang genap, hari witir lebih diharapkan berlaku Lailatul Qadar. Maksudnya macam ni. Maksudnya, kalau sekiranya, kan kita sebutkan di awal tadi, Lailatul Qadar boleh berlaku pada hari genap. Tetapi pada waktu yang witir, hari yang ganjil, lebih banyak berlaku pada hari yang ganjil berbanding yang genap. Jadi apabila tibanya 10 malam yang terakhir, seharusnya kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertingkatkan usaha untuk beribadat. Bila tiba hari yang ganjil, tingkatkan lagi usaha. Tiba hari yang ke-27 Ramadan, tingkatkan lagi usaha sehingga sampai kepada tahap maksimum apa yang sekadar kita mampu lakukan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa saya supaya kita insya-Allah pada tahun ini akan memperolehi Lailatul Qadar dan ganjarannya adalah sama seperti 1000 bulan. Jadi sekadar itu perkongsian yang ingin saya kongsikan dengan rakan-rakan di luar sana, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa jika ada kelapangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.